Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita sambung pelajaran kita untuk tingkatan 3 ya. Di bawah topik hukum indeks. Okey, bagaimana kita nak menentusahkan A kuasa kosong sama dengan 1 dan A kuasa negatif N adalah 1 per A kuasa N, di mana A bukanlah kosong ya. Okey. Okey, kita lihat kita bagi beberapa contoh ya. Okey. Cuba lihat bagaimana kita nak pastikan bahawa A kuasa kosong adalah 1. Okey, kita lihat contoh ini ya. 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3, iaitu kalau nombor berindeks tu bahagi, maka kita boleh tolakkan indeks dia ya. 2 kuasa 3 sama dengan 2 kuasa 3 bagi 2 kuasa 3 adalah 2 kuasa 3 tolak 3 adalah 2 kuasa kosong. Apakah nilai 2 kuasa kosong ini? Kita pun tak tahu, jadi kita lihat kepada pendaraban berulang. Okey, lihat kepada pendaraban berulang. Maka kita akan dapati 2 kuasa 3 tu adalah 2 kali 2 kali 2. Bahagi 2 kuasa 3 tu adalah bahagi 2 kali 2 kali 2. Okey, iaitu kita boleh potong-potong. Potong, 2 potong 2, potong 2, potong 2, maka tinggal 1 sama dengan 1. Okey, kita kaedah penolakan indeks tadi, kita dapat 2 kosong tadi kan. Jadi 2 kosong tu adalah nilai dia 1. Okey, 2 kosong kosong tu adalah nilai dia 1. Okey, ini kita dah buktikan bahawa semua yang nombor berkuasa kosong adalah 1. Okey, tak kira lah kamu cuba sebut satu nombor, 1,000,000. Okey, 1,000,000 kuasa kosong adalah 1. Sebut nombor perpuluhan pula. 0.0000314 kuasa kosong pun 1 juga nilai dia. Okey. Jadi kita telah buktikan bahawa apa saja nombor yang berkuasa kosong adalah 1. Okey, 200 adalah 1, jadi semua sebarang nombor kuasa kosong adalah 1. Jadi kita terciptanya hukum ini A kuasa kosong adalah 1. Okey. Okey, kita pergi kepada contoh ya. Kita pergi kepada contoh. Okey. Sekali lagi ya, kita nak menentukan A kuasa negatif N adalah 1 per A kuasa N. Kita nak menentukan ni ya, A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Okey, di mana A tu tak bolehlah kosong ya, sebab kosong kuasa N itu tak tertakrif. Okey. Sebab tu dia ada letakkan syarat situ, A tak sama dengan kosong. Okey. Okey, kita lihat bagaimana kita boleh mendapatkannya. Okey, kita lihat satu contoh ya. Kita lihat satu contoh. 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 5. 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 5. Jadi bila nombor berindeks dibahagikan
kebetulan pula kita ada asas yang sama iaitu 2. Kita boleh melakukan operasi tolak kepada indeks dia ya. Jadi 2 kuasa 3 tolak 5. Jadi kita akan dapat 2 kuasa negatif 2. Okey. Okey. Apakah nilai 2 kuasa negatif 2 ni? Apakah nilai 2 kuasa negatif 2 ni? Jadi kita nak buktikan dia, kita kena buat secara pendaraban berulang. Okey, pendaraban berulang. Okey, jadi kita buat 2 kuasa 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Banyak 3 kali. Jadi 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Okey. Jadi kita potong Kita potong 2 bagi 2, 2 potongan 2, 2 potongan 2. Okey, kita tinggal 1 2 kali 2 kan. Okey, jadi saya tulis dekat atas 1 2 kuasa 2. Okey, yang ni pindahkan ke atas. Okey, 1 2 kuasa 2. Okey. Okey. Okey, bila kita dapat yang ni, tadi kita dapatkan secara penolakan indeks, kita dapat 2 kuasa negatif 2 kan. Okey, jadi kita dah dapat buktikan bahawa 2 kuasa negatif 2 adalah 1 kuasa 2 kuasa 2. Kita dapat buktikan 2 kuasa negatif 2 itu adalah 1 kuasa 1 per 2 kuasa 2. Okey. Jadi ini adalah A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Okey. Okey, kita dapat buktikan bahawa sebarang kuasa negatif kepada nombor berindeks, okey, kita akan dapat 1 per A kuasa N. Okey. Kita pergi kepada muka surat seterusnya. Contoh Kita pergi kepada contoh. Okey, kita lihat contoh 11. Lihat contoh 11. Nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks positif. Okey. Kita dah tahu dah kan, kita dah buktikan tadi kan. A kuasa negatif N, A kuasa negatif 2 adalah 1 per A kuasa 2. Okey. Untuk B pula, X kuasa negatif 4 adalah 1 per X kuasa 4. 8 kuasa negatif 5, 1 per 8 kuasa negatif 5 adalah 8 kuasa. Macam mana kita nak buat ni? Okey. 1 per 8 kuasa negatif 5 ialah 1 bahagi dengan 1 8 kuasa 5. Betul tak? Jadi ini kita bawa dekat atas, dia akan jadi terbalik Ini adalah 1 bahagi 1 per 8 kuasa 5. Okey, jadi kita tukar kepada operasi darab. 1 darab 8 kuasa 5 per 1. Jadi jawapan dia adalah 8 kuasa 5. Masih ingat lagi tak? Kalau kita nak ubah operasi bahagi, kita kena terbalikkan pecahan selepas itu. Okey, ini kita dah belajar dalam tingkatan berapa ni? Tingkatan 2, tingkatan 1 Okey, jangan tak tahu pula. Kita pergi kepada contoh D. Satu per Y kuasa negatif 9. Okey. Ini sama dengan 1 per Y kuasa 1 per 1 Y kuasa 9. Sama juga macam tadi. Kaedah dia 1 bahagi 1 per Y kuasa 9. Kita ubah kepada operasi kali. Jadi yang ni akan terbalik dia punya pecahan Y per kuasa 9 per 1. Jadi kita dapat Y kuasa 9. Jadi kita bila nampak je macam ni, kita boleh positifkan
indeks dia, kemudian kita letak dekat atas. Okey, lain kali saya tak tunjuk dah jalan macam ni sebab kamu mungkin dah lama tinggal, saya tunjukkanlah. Okey, kita pergi kepada soalan E. (2m kuasa negatif 3). Okey, ini adalah 2 kali 1 per m kuasa 3. Okey. Jadi kita akan dapat 2 per m kuasa 3. Okey. Kemudian F pula 3 per 5 n kuasa 8 kan. Okey, kelabu 8 ya. Okey. 3 per 5 n kuasa 8. Jadi jawapan kita adalah, kita tulis balik 3 per 5. N kuasa negatif 8 tu kita ubah kepada 1 per n. 1 per n kuasa 8. Jadi jawapan kita adalah 3 per 5n kuasa 8. Alright. Okay. Oh, dia nak ubah kepada bentuk positif. Okay, itulah betul. Indeks positif ya, betul. Okay, G 2 per 3 kuasa negatif 10. Okay, yang ni jangan keliru. Ni jangan keliru. Ini kita kena berhati-hati buat. Jadi ini sama dengan 2 kuasa negatif 10 bahagi dengan 3 kuasa negatif 10. Okey. Ataupun kita boleh buat begini. Okey, saya tunjukkan yang ni dulu. Ini kamu akan dapat 1 per 2 per 3 kuasa 10. Okey, ini kamu akan dapat 1 per 2 kuasa 10 per 3 kuasa 10. Ini sama dengan 3 per 3 kuasa 10 per 2 kuasa 10. Okey. Okey, ini dalam bentuk indeks positif. Okey. H pula X per Y kurungan kuasa negatif 7. Sama juga kaedah macam tadi. Sama dengan 1 per X per Y kuasa 7. Jadi kita buka kurungan 1 per X kuasa 7 Y kuasa 7. Jadi Y kuasa 7 tu kita boleh naikkan ke atas. Okey. X kuasa 7. Okey. Macam mana saya boleh letakkan Y kuasa 7 tu dekat atas kaedah macam tadi? Okey, asalnya 1 bahagi X kuasa 7 bagi per Y kuasa 7. Bila kita ubah kepada operasi, dia akan terbalikkan pecahan yang di bawah tadi. Okey, jadi akan jadi 1 darab Y kuasa 7 per X kuasa 7. Maka jawapan kita adalah Y kuasa 7 per X kuasa 7. Alright, kita pergi kepada nombor 2. Okey. Nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks negatif. Okey, kita nak negatifkan balik indeks dia. Ini adalah, kita bawa ke atas akan dapat 3 kuasa negatif 4. Okey. Bagi kepada B, ini adalah M kuasa negatif 5. Okey. 7 kuasa 5 pula macam mana? 7 kuasa 5 adalah sama dengan 1 per 7 kuasa negatif 5. N kuasa 20 ialah 1 per N kuasa negatif 20. Yang ni pula ialah sama dengan 1 per 4 per 5 kuasa negatif 8. Alright. F pula macam mana F? F pula ialah sama juga, sama dengan 1 per M per N kuasa negatif 15. Okey. Kita pergi kepada nombor 3. Permudahkan setiap yang berikut.
Oh, nampak macam tu, jangan panik pula. Soalan macam ni senang saja. Okey, masalah kita bila nampak tu, cikgu banyaknya kuasa, banyaknya kurungan, banyaknya kali, banyaknya pun boleh ubah. Jangan takut. Okey. Belum apa-apa lagi dah takut. Memang tak boleh jawab lah kita. Jangan takut. Bila macam tu, alah kita dah belajar. Senang je insyaAllah. Okey, kita pergi kepada A. 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 4 bahagi 3 kuasa 8. Kita gunakan segala apa yang kita belajar. Kalau indeks dia kali, nombor berindeksnya kali, kita akan tambah indeks dia. Kalau operasi bahagi kepada nombor berindeks, kita akan tolak dia punya kuasa dia ataupun indeks dia. Alright, kita pergi A. Jadi oleh kerana asasnya sama iaitu 3, kita boleh lakukan operasi hukum indeks. Jadi 3 kuasa 2, oleh kerana darab dengan 3 kuasa 4, kita tambah 4. Oleh kerana dia bagi 3 kuasa 8, kita tolaklah 8. Jadi 3 kuasa 6 tolak 8 adalah negatif 2. Jadi untuk cantikkan jawapan kita ubah kepada nombor indeks positif. 1, 3 kuasa 2. Okey, 3 kuasa 2 adalah nilai dia apa? Nilainya adalah 9, 1/9. Alright, boleh Pergi kepada B pula. Okey, 2 kuasa 4 kurungan kuasa 2 darab 3 kuasa 5 kurungan kuasa 3 bahagi kurungan 2 kuasa 8 darab 3 kuasa 6 kuasa 2. Alright, kita langkah pertama apa? Kalau kita masuk rumah, kita buat apa? Kita masuk rumah, kita buka pintu. Okey. Jadi kita nak selesaikan masalah ni, kita buka kurungan dulu. Okey. Kita buka kurungan. Nak buka kurungan kena ada ilmu lah. Ilmu matematik, ilmu hukum indeks. Okey. Jadi 2 kuasa 4 kurungan kuasa 2. Bila kurungan tu kita indeks dia bukan tambah. Indeks dia kena darab. Jadi jawapan dia ialah 2 kuasa. Okay, kita buka kurungan. 2 kuasa 8. Okay, yang 3 kuasa 5 kurungan kuasa 3 tu indeksnya kita kalikan. Jadi 3 kuasa 5 kali 3 dapat 3 kuasa 15. Alright. Yang ini kita buka kurungan. Okay, kurungan dia besar. Kita selesaikan dulu. 2 kuasa 8 darab 3 kuasa 6 kuasa 2. Jadi kita selesaikan 2 kuasa 8 darab 2, kita dapat 2 kuasa 16. Okey, yang ni 3 kuasa 6 darab dengan 2, kita dapat 3 kuasa 12. Okey, sekarang ni kita kenal pasti dulu mana yang sama asas nombor berindeks ini. Sama asas 2 adalah 2 kuasa 8 dengan 2 kuasa 16. Sama asas 3 ialah 3 kuasa 15 dengan 3 kuasa 12. Okey, kita lihat pula operasi dia. Operasi dia adalah bahagi. Bila bahagi, maka kita guna hukum indeks. Hukum indeks mengatakan bahawa kita kena tolak indeks dia. Okey, jadi 2 kuasa 8 tolak 16. Okey, kemudian darab 3 kuasa 15 tolak 12. Okey, jadi kita akan dapat 2 kuasa 8 tolak 16 apa? 8 tolak 16 dapat 2 kuasa negatif 8. Jangan tak pandai pula. Kita dah belajar tingkatan 1 dah. Bila nombor negatif dia besar, okey, kita tolak dengan nombor positif, maka jawapan dia negatif ya. Ataupun dengan nak menyenangkan kita pakai negatif tu hutang. Kita ada RM8. Okey, kita nak bayar RM8 sedangkan hutang kita ada RM16. Masih berhutang lagi tak? Mestilah berhutang. Berapa ringgit? Hutang RM8. Bila hutang maknanya negatif 8. Okey, kita pergi kepada asas 3 pula. 3 kuasa 15 tolak 12. Sekarang ni duit dekat poket kamu lebih banyak daripada hutang kamu. Okey, hutang kamu hanya RM12. Kita ada RM15. Kita bayar hutang tu. Jadi tinggal berapa duit kita? Masih ada baki lagi kan, iaitu RM3. Okey. Jadi 3 kuasa 3. Maka jawapan kita ialah, cantikkan jawapan kita. Okey, yang negatif tu kita letak dekat bawah ya. Okey. Saya pergi kepada sini.
Jadi jawapan dia ialah 3 kuasa 3 bagi dengan 2 kuasa 8. Okey. Itu saja jawapan kita. Okey, untuk soalan B. Okey, kita pergi kepada soalan C pula. Soalan C, 4xy kuasa 2 kurungan kuasa 2 kali x kuasa 5y bahagi dengan 2x kuasa 3y kurungan 5. Ingat, bila ada kurungan, kita kena kalikan indeks dia dulu. Okey, seperti biasa, kita masuk rumah. Apa kita buat dulu? Buka pintu. Okey, buka pintu. Kalau orang Islam masuk rumah, bagi salam lah. Okey. Jadi kita buka pintu dulu, buka kurungan dulu. Buka kurungan dulu. Jadi kita akan dapat 4 tu tak ada kuasa kan. Yang mana tak ada kuasa tu adalah kuasa 1. Jangan tak tahulah. Ini matematik. Matematik dia kalau kuasa 1 dia tak tulis. Jadi 4 1 darab 2 adalah dapat 4 kuasa 2. X tak ada kuasa tu maksudnya kuasa 1. X kuasa 1 darab 2 dapat X kuasa 2. Y kuasa 2 darab 2 kita dapat Y kuasa 4. Okey. Yang ni tak ada apa-apa. Tulis balik. Jangan malas. Malas tak betul jawapan. Tulis balik pun malas. Tak tahulah kamu. Okey. Jadi 2 yang mana tak ada kurungan tu adalah kuasa 1. Jadi 2 kuasa 1 darab 5 dapat 2 kuasa 5. X kuasa 3 darab 5 dapat X kuasa 15. Y tak ada kuasa tu maksudnya Y kuasa 1. Y kuasa 1 darab 5 dapat Y kuasa 5. Okey, sekarang adalah masa untuk potong-potong ataupun cancelling. Okey. Jadi yang 4 kuasa 2 dengan 2 kuasa 5 ni nanti kita selesaikan. Okey, 4 kuasa 2 dengan 2 kuasa 5. 16 per 2 kuasa 5 ialah berapa? 2 kuasa 4 adalah 16. 16 per 3 per 2. 16 per 3 per 2 kita boleh potong dapat 1 per 2. Ini boleh pakai kalkulator. Okey, 1 per 2. 1 per 2. Okey, kemudian X kuasa 2 dekat atas tu darab kan. Jadi kita kena tambahkan indeks dia. X kuasa 2. Okey, setengah. X kuasa 2 tambah 5. Okey, bawah tu bahagi jadi kita tolak-tolak 15. Y kuasa 4. Oleh kerana dah darab, kita tambah 1. Okey, bawah tu bahagi kita tolak 5. Jadi jawapan kita ialah kat sini tengok dekat atas. Setengah X kuasa negatif. Okey, 2 tambah 5, 7. 7 tolak 15. Kita ada RM7. Hutang kita RM15. Berhutang lagi tak? Kita masih berhutang berapa ringgit? RM8. Jadi bila berhutang dia negatif. X kuasa negatif 8. Okey. Y kuasa 4 tambah 1 dapat 5. 5 tolak 5 dapat 0. Y kuasa 0. Kita dah belajar kan Y kuasa 0 tu apa dia? Sebarang nombor, sebarang huruf. Okey, bila berkuasa 0 adalah 1. Jadi jawapan kita ialah 1 kita tak payah tulis setengah X kuasa negatif 8. Okey, ubah X kuasa negatif 8 ini kita ubah jadi positif dapat 1 per 2 X kuasa 8. Alright, boleh? Okey, semua boleh saya dengar banyak kata boleh tu. Boleh. Okey. Okey. Kita pergi kepada latihan Selepas ni latihan rasa. Okey. Okey, latihan kita pergi kepada latihan. Latihan nombor 1. Okey, latihan 1.2F Okey, nombor 1 kena buat. Kita selang 4 A, D, H,
Okey. Itu. Okey. A, D, H, L. Okey. Nombor 2, selang 1. Okey. A, C, E, G dengan I. Okey. Nombor 3 pun selang 1. A, C, E. Alright. Berapa jumlah dia? 4 campur 5 campur 3. Okey, semua ada 8 soalan ya. Okey. Okey. Seperti biasa, jawab soalan ini. Dah jawab, hantar kepada saya secara personal message. Okey. Okey. Lepas tu, petang nanti saya akan hantar video jawapan latihan untuk kamu tanda sama ada betul. Dan kalau salah, tulis pembetulan di sebelahnya ya. Okey. Semua kita kena belajar sendiri. Okey, sebab kita tak bersemuka. Jadi kena kepada kesungguhan anda ya. Kalau malas, okey, lepas tu anda tak fokus. Okey, lebih gunakan handphone untuk main game dengan berchit-chat dengan kawan-kawan, bergelak ketawa, maka kamu akan ketinggalan dengan pelajaran kamu ya. Okey, setakat ini tak ramai yang ikuti PDPR. Jadi tolong ambil perhatian, kita dah masuk bulan yang kedua. Kita tak tahu COVID ini akan berpanjangan, maka akan berterusan PDPR ini. Maka kamu akan tetap belajar secara begini ya. Jadi terpulang kepada anda. Anda nak ketinggalan, okey, anda utamakanlah benda yang lain. Tapi kalau anda nak pelajaran, anda akan tumpu. Itu saja, sekian saja pada hari ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.